Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Februari 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan dia telah pulih tetapi belum sepenuhnya setelah menjalani rawatan di Institut Jantung Negara. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian dalam rakaman pertama yang disiarkan melalui YouTube selepas keluar daripada hospital. Setiap hari saya balik ke rumah daripada hospital. Saya balik daripada pagi sampai petang. Lepas tu saya balik ke hospital kerana masih ada procedures yang mereka ingin teruskan. Saya ucap terima kasih kepada semua pihak yang telah doa untuk pemulihan saya. Sementara itu, pejabatnya mengumumkan bahawa Dr. Mahathir dibenarkan pulang ke rumah sejak Rabu lalu. Bagaimanapun kata pejabatnya, Dr. Mahathir masih menjalani proses rawatan pemulihan fisioterapi dan prosedur perubatan lanjut. Sebelum ini, media melaporkan Mahathir menerima rawatan di unit rawatan koronari CCU IJN sejak 20 Januari lalu, namun dipindahkan ke wad biasa selepas 6 hari dirawat di unit tersebut. Berita seterusnya. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan menggesa Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan John menjelaskan maksud sokongan bersyarat bersatu kepada kerajaan. Katanya kenyataan sedemikian tidak memberi keuntungan kepada rakyat, melainkan ianya bersifat ugutan yang dilihat hanya mempertahankan parti mereka sahaja. UMNO Online melaporkan ahli Parlimen Pontian itu berkata ada kemungkinan kenyataan Wan Saiful tersebut dibuat dengan kepentingan tertentu. Misalnya, kata Ahmad, agar pemimpin bersatu serta PAS dapat kekal menjadi menteri dalam Kabinet Ismail Sabri Yaakob. Ahmad Mazlan berkata demikian selepas mengadakan pertemuan bersama Barisan Nasional Tebrau di Johor semalam. Minggu lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam sidang media bersama selepas muzakarah PAS Bersatu menegaskan sokongan kedua-dua parti itu terhadap kerajaan adalah bersyarat. Semalam Wan Saiful turut mengingatkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahawa beliau memegang jawatan eksekutif tertinggi itu kerana dicalonkan oleh Bersatu dan bukannya oleh UMNO partinya sendiri. Baik, sementara itu, di sebalik kritikan UMNO, Wan Saiful mengakui Presiden mereka, Muhyiddin Yassin, akan menjadi poster boy dalam pilihan raya umum akan datang. Bercakap dalam satu ceramah di Sembrong Johor semalam, katanya perkara itu telah pun ditetapkan daripada awal. Ini apa punya tak logik punya soalan. Daripada awal sampai habis Tan Sri Muhyiddin tu memang poster boy kita. Tak ada sebarang persoalan, tak ada sebarang keraguan, itulah dia. Lambang utama seorang pejuang yang sanggup hilang kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri, sebagai timbalan Presiden, semata-mata untuk mengembalikan integriti dalam negara. Sebelum ini, ahli MT UMNO Puan Azhar Kashi mencabar Perikatan Nasional untuk meletakkan Muhyiddin sebagai poster boynya di Johor sama seperti di PRN Melaka dengan menggunakan slogan yang sama. Bagaimanapun, Wan Saiful membangkitkan persoalan sama ada UMNO berani mengumumkan Presiden mereka Ahmad Zahid Hamidi sebagai calon Perdana Menteri parti itu. Fuad Zarkashi, Nur Jazlan, Khalid Nordin. Kalau kamu betul-betul berani, cuba kamu sebut siapa yang kamu nak namakan sebagai bakal Perdana Menteri daripada UMNO selepas PRU ke-15 nanti. Saya cabar namakan bahawa Zahid Hamidi akan jadi Perdana Menteri daripada UMNO. Kalau pengecut tak berani nak sebut nama Zahid, jangan duk sentuh Presiden daripada Bersatu.
Utusan online melaporkan Zuraida Kamarudin telah disingkirkan daripada kumpulan WhatsApp Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu. Portal itu yang memetik sumber berkata, kumpulan WhatsApp itu dianggotai lebih 30 ahli MPT termasuk Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Zuraida Kamarudin telah disingkirkan daripada kumpulan WhatsApp Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu menurut laporan utusan online. Portal itu yang memetik sumber berkata, kumpulan WhatsApp itu dianggotai lebih 30 ahli MPT termasuk Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Menurut sumber tersebut, Zuraida dikeluarkan daripada kumpulan WhatsApp itu sehari selepas mesyuarat MPT Bersatu dan tindakan itu dipersetujui oleh semua yang hadir di mesyuarat itu. Utusan online turut melaporkan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali juga menafikan ada kaitan politik dengan Zuraida dan menegaskan kesetiaannya kepada parti. 2 hari lalu Malaysia kini melaporkan Bersatu mempertimbangkan untuk memecat Zuraida yang juga anggota MPT Bersatu susulan dakwaan ada kaitan dengan parti politik baru Parti Bangsa Malaysia. Sementara itu, Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu berkata, walaupun kabar angin tersebar mengenai kedudukannya dalam Bersatu, namun dia akan menjalankan tugasnya seperti biasa. Portal The Vibes hari ini melaporkan, Zuraida berkata dia memerhatikan semua laporan itu dan menjelaskan hubungannya dengan Muhyiddin masih kekal baik. Kita ke perkembangan berikutnya. Bekas ahli MKT UMNO Lokman Nur Adam berkata dia masih belum menerima sebarang dokumen berkaitan saman daripada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Menurut Lokman, dia tidak menerima apa-apa dokumen atau tuntutan yang memintanya memadam dakwaan yang dilakukannya sebelum ini. Semalam Khairi dilaporkan memfailkan saman fitnah terhadap Lokman dan penceramah bebas Muhammad Rashid Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ustaz Abu Syafiq. Saman itu dibuat susulan video, gambar dan tulisan atas talian di antara 20 Oktober tahun lepas hingga 10 Januari tahun ini oleh kedua-dua mereka berkaitan program vaksinasi COVID-19 kerajaan. Dalam video yang dimuat naik di media sosialnya, Lokman berkata apa yang dibangkitkannya sebelum ini hanyalah persoalan mengenai status vaksinasi Khairi yang dipertikaikan orang ramai dan tidak lebih daripada itu. Apa salah ke saya bertanya dengan menteri yang hari ini mahu rakyat mengambil vaksin, mengambil booster tentang sama ada dia benar-benar sudah mengambil vaksin dan sudah mengambil booster. Takkan saya tanya pun tak boleh. Takkan saya tanya pun dia nak saman. Jadi perkara-perkara yang saya bangkitkan ini, saudara, ialah berkaitan dengan pertanyaan saya. Sementara itu, Abu Syafiq semalam berkata, dia akan mengemukakan saman balas sebanyak 500 juta ringgit terhadap Khairi. Mazli Malik menjelaskan Toyota Velfire yang didakwa diberi kepadanya ketika berkhidmat ialah milik EMGS, agensi milik Kementerian Pengajuan Tinggi. Bekas Menteri Pendidikan itu bagaimanapun berkata, kereta itu dipulangkan semula selepas dia tidak lagi berkhidmat dalam kerajaan. Mazli Malik menjelaskan kereta Toyota Velfire yang didakwa diberikan kepadanya ketika berkhidmat ialah milik Education Malaysia Global Service, agensi milik Kementerian Pengajian Tinggi. Bekas Menteri Pendidikan itu bagaimanapun berkata, kereta itu dipulangkan semula selepas dia tidak lagi berkhidmat dalam kerajaan. Dalam satu ciapannya di Twitter, Mazli bagaimanapun sempat berjenaka dengan berkata kenderaan rasminya sekarang ialah sebuah kereta sport mewah British Aston Martin. Mazli turut berkongsi gambar yang diubah suai menampilkan kepalanya ditampal pada badan seorang individu yang bergambar dengan kereta itu. Sebelum ini, sekeping gambar Velfire putih dengan plak menteri di atas pelit lesen beredar di media sosial. Kenderaan itu disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ahli Parlimen Simpang Renggam itu turut disiasat berkaitan dakwaan penerimaan wang daripada syarikat berkaitan Kementerian Pendidikan semasa menjadi menteri untuk tujuan politik. Bekas pemimpin Bersatu tersebut yang baru menyertai PKR
Bagaimanapun berkata dakwaan terhadapnya tidak konsisten dan merupakan satu pembunuhan karakter menjelang PRN Johor. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nosha Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.